أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Apa khabar sidang penonton setia Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, ibu-ibu, ayah-ayah para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita pertama dan selamanya dan senantiasa kita rafakkan syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terlalu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dalam kehidupan kita. Dan pada pagi ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kita kembali bersiaran bagi edisi Sabtu 6 hari bulan Februari 2021 bersamaan dengan 24 Jamadil Akhir 1442 Hijri. Tajuk yang cukup menarik yang akan kita bicarakan pada pagi ini iaitu berkenaan dengan ujian online. Ujian online, dan untuk itu kita bawakan seperti biasa di studio pada pagi ini tetamu undangan kita yang berbahagia, Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Dak Yanas? Alhamdulillah Ustaz. Saya bila pandang wajah Dak Yanas rasa sejuk hati. Masya-Allah, tabarakallah. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan tolong doakan saya Ustaz. Berdebar sebenarnya ni Ustaz. Tajuk ujian online ni dia berdebar. Bila sebut imtihan ujian ni dia takut. Jadi apa yang kita takutkan, insya-Allah kita akan bicarakan pada pagi ini insya-Allah. Dan seperti biasa Ustaz, kita mengalu-alukan kepada para penonton yang mungkin mempunyai sebarang persoalan atau kemusykilan, jangan malu, jangan segan, terus hubungi talian 0377261603. Dan ataupun paling mudah terus saja ke laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3, dan kita bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9. Di TV9 kita lanjutkan siaran tambahan sehingga jam 8.30 pagi di TV9. Jadi terus setia menonton kami sehingga ke hujung rancangan insya-Allah. Dan jangan lupa untuk yang menonton menerusi FB Live, tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan baiklah Ustaz, kita saksikan terlebih dahulu statistik awal pandemik COVID-19 yang sedang melanda negara kita pada ketika ini. Menerusi laman rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia, status terkini sehingga semalam, kes baru sebanyak 3,391 kes dicatatkan, menjadikan jumlah kes keseluruhan sebanyak 234,874. Manakala jumlah kematian baharu dicatatkan sebanyak 19 kematian, menjadikan jumlah kematian keseluruhan sebanyak 845 kematian. Dan kes sembuh baru Ustaz 3,392 kes, menjadikan jumlah kes sembuh keseluruhan sebanyak 185,278. Ini saya kira satu jumlah yang kita masih lagi berada di tahap yang membimbangkan sebenarnya Ustaz. Dan kita berharap kepada para penonton untuk kita terus mematuhi SOP yang telah pun digariskan, dan kita berdoa, bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan diberikan jalan keluar daripada belenggu pandemik COVID-19 ini dengan tanda pagar kita mesti menang insya-Allah. Baiklah Ustaz, sebelum saya serahkan untuk kita berbicara dengan lebih lanjut tajuk ujian online yang sekira banyak yang akan kita perkatakan, mari kita sama-sama saksikan terlebih dahulu bingkisan yang kita sediakan ni Ustaz. Rakyat Malaysia dilaporkan telah mengalami kerugian mencecah 914 juta ringgit kerana sindiket penipuan dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Pengerusi Suruhanjaya Security SC, Datuk Said Zaid Alba, turut mendedahkan sindiket penipuan banyak beroperasi menerusi platform media sosial seperti Facebook dan WhatsApp.
In our survey earlier this year, it shows that a majority of investors in Malaysia have an unrealistic expectation of 24% to 30% returns per annum on their investment. So please remember, if the investment proposal is too good to be true, then it probably is. Beliau berkata demikian dalam ucapan alu-aluannya sempena Invest Smart Fest 2020 secara maya hari ini. Sehingga September lalu, SC telah menerima 370 pertanyaan dan aduan berkenaan skim pelaburan haram. Turut berlaku pertambahan penipuan syarikat klon yang mana skamer memperdaya pelabur dengan berselindung di sebalik entiti berlesen sah. SC juga menasihatkan pelabur agar sentiasa mengesahkan status individu dan entiti berkenaan dengan pihak SC sebelum melaburkan wang dalam sebarang skim pelaburan. Masya Allah, tabarakallah Ustaz. Ini antara salah satu cabaran kita hidup di era digitalisasi pada ketika ini, dan semestinya Ustaz, antara perkara-perkara yang kita lalui pada ketika ini ada hikmah di sebaliknya. Dan insya-Allah Ustaz, untuk kita berbicara dengan lebih lanjut, tajuk kita cukup menarik, ujian online, bukan sekadar peperiksaan saja Ustaz, banyak lagi yang kita nak bicarakan ni. Saya serahkan kepada yang berbahagia Ustaz Fair. Tafadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya dan Ustaz Anas, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada pagi ini. Tentunya awal tadi kita mulakan dengan salat subuh berjamaah dan kita mengangkat doa kepada Allah, dan kita lanjutkan, kita teruskan hari baru kita pada hari ini 6 Februari, hari Sabtu, dengan kita menekuni dan juga kita mengimarahkan hari kita dengan majlis ilmu pagi ini. Baik, ujian online. Dai Anas, seperti yang Dai Anas sebut tadi, tentu sekalilah kita hari ini banyak perkara yang kita tak pernah buat sebelum ini. Dalam tempoh setahun ini, kita tak pernah buat. Dan kita tak terjangkau pun. Contoh pagi ni kan, saya tengok beberapa minggu dah, tanyalah Ustaz TV3 kita pakai face shield kan. Jadi ini satu. Yang kedua, ada banyak lagi. Contohnya anak-anak kita di rumah kan, para ibu bapa sekarang ni di rumah tentu sekali sibuk sekarang ni. Sibuknya maksudnya nak menyusun atur jadual. PDPR pengajian dan pembelajaran di rumah menggunakan gadget, menggunakan komputer peribadi dan sebagainya, nak menyusun atur jadual tu. Kalau ada anak 5 orang, maknanya nak menyusun tu. Berebut. Jadi itu satu. Lagi apa lagi? Kalau sebelum ini kan kita bersalam-salaman kan, berpeluk-pelukan sesama kita, tetapi di atas sebab darurah pada hari ini, kerana risiko jangkitan COVID-19 itu boleh berjangkit melalui antaranya sentuhan, bersalaman dan sebagainya. Jadi kita tawakuf sekejap. Kita KIV sekejap amalan bersalam-salaman ini, walaupun ia sunnah hukumnya, tetapi janganlah kita menghentikan sunnah yang lain. Contohnya kita memberikan salam, Assalamualaikum warahmatullahi kepada sahabat kita kan. Jadi jangan kita tak boleh buat satu perkara, kita tinggal perkara yang lain. Baik, kerana itu hadirin yang dirahmati Allah, dengan perubahan norma baharu dalam kehidupan kita ini, saya nak ajak para penonton dan diri saya, mari kita tekuni satu ayat ataupun sepotong ayat dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 96 sebagai ayat tema kepada kita hari ini. Dan saya jemput para penonton, kalau ada mushaf, kalau ada apps Al-Quran dalam telefon bimbit, jom pakat-pakat kita tengok terlebih dahulu surah Al-A'raf ayat 96 dan kita baca bersama-sama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. لفتحنا عليهم بركات
barakatin minas samai wal ardi walakin kadzabu فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, dan jika penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka barakah ataupun keberkatan daripada langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami seksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Baik, saudara yang dirahmati Allah, apabila para ulama tafsir membincangkan ayat ini, antaranya Al-Imam Al-Baydawi menyebutkan kepada kita, ataupun Mahmud Rashid Ridha menyatakan kepada kita, antara syarat untuk kita mendapat rahmat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala adalah kita mesti memperkukuhkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa merupakan prasyarat untuk kita mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata Mahmud Rashid Ridha ketika mengulas ayat ini, beliau mengatakan perkataan barakat, barakatim minas sama'i wal ard, perkataan barakat itu ataupun keberkatan itu maksudnya kebaikan di dunia dan juga kebaikan di hari akhirat. Prasyarat kita nak dapat kedua-dua perkara tersebut, iaitulah kita mesti mempertingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu sekali sahabat-sahabat yang dimuliakan, dalam keadaan negara masih berdepan dengan COVID-19 ini, inilah masanya untuk kita merendahkan diri kita dengan penuh khusyuk dan tadarru'. Kita memuhasabah diri, menginsafi diri antara syur para ulama. Kita memperbanyakkan doa yang Allah Azza wa Jalla ajarkan dalam Al-Quran. Doa Nabi Adam itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita menginsafi kerana kezaliman diri kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Maka dengan sebab itu, ya Allah, tolonglah ampuni kami. Tolonglah rahmati kami, ya Allah. Dan sekiranya Engkau tidak ampunkan kami, ya Allah, kami akan tergolong di dalam golongan orang-orang yang rugi di hari akhirat nanti. Jadi ujian online kita pada hari ini begitu banyak sekali. Ya, begitu banyak sekali, dan tentunya lah kita mesti mempersiapkan internal polis dalaman diri kita sendiri, iaitulah takwa kepada Allah sebagai benteng untuk kita berdepan dengan cabaran yang ada pada hari ini dan akan datang. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya kira Ustaz, satu perkara yang kita perlu hadapi, satu zaman ataupun era yang kita tempuhi, mungkin zaman sekarang kita nampak semuanya segalanya dalam talian. Dan mungkin akan datang ke depan teknologi yang mungkin bakal datang dalam kehidupan kita mungkin lebih daripada itu. Betul. Dan inilah satu perkara yang perlu kita lakukan persediaan kendiri, dan kita mengharapkan apa pun yang datang dalam kehidupan kita, kita manfaatkan ke jalan kebaikan, insya-Allah. Dan Ustaz, kalau boleh kita raikan terlebih dahulu. Baik. Soalan pertama menerusi sahabat Facebook kita, Nuri Abdullah, yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi. Soalan pertama Ustaz, apakah setiap manusia, baik kanak-kanak, orang dewasa, warga emas, mesti ada disiplin diri dalam penggunaan teknologi online? Tanpa disiplin diri, semua akan terjebak dengan risiko skamer, laman lucah, laman perjudian, laman barang murah dan sebagainya. Dan yang kedua, sebelum kewujudan teknologi online, ibu bapa ada lebih banyak masa mendidik sang anak. Namun sekarang ini terdapat ramai ibu bapa yang sampai tertidur dengan media online seperti sang anak. Allah. Apa garis panduan dalam Islam? Mohon penjelasan daripada Ustaz, biar tahu jangan keliru. Soalan yang saya kira satu perkara yang mungkin dilalui oleh ramai orang pada ketika ini ataupun segelintir daripada kita. Kita nak raikan jawapannya selepas Ustaz. Kita nak berehat seketika. Teruskan menonton, biasakan kehidupan normal baharu, dakwah tak yang Ustaz sampaikan. Biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini.
ujian online. Kita masih lagi berbicara topik ujian online dalam Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi kita bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Dan Ustaz, kita nak jawab persoalan daripada sahabat kita yang bertanya sebentar tadi, soalan di Facebook tentang disiplin, tentang bagaimana cara penggunaan kita dalam kita menguruskan teknologi yang datang dalam kehidupan kita pada hari ini, Ustaz. Sedikit pada Ustaz. Baik, dari Anas dan sahabat yang bertanya, terima kasih banyak. Soalan yang saya kira tepat pada waktunya. Tentu sekali, saudara penonton, kita rasa amat duka cita dengan apa yang berlaku sehari dua ini. Bagaimana dilaporkan dalam akhbar, terdapat seorang pelajar ketika mana sedang sesi pengajian atas talian bersama guru, PDPR, waktu itu dipertontonkan video lucah dalam grup PDPR tadilah. Google Meet. Google Meet. Jadi ini mengejutkan tentunya lah kepada guru dan rakan-rakan sekolah tersebut, dan kita rasa sangat duka cita. Dan inilah seperkara yang kita mesti berdepan sekarang ini, para penonton. Inilah bom jangka yang sedang berada dalam rumah kita semua. Allah. Tak katakan anak orang lain, anak saya juga. Kita rasa bimbang kerana ini semuanya berada di tangan mereka dan di dalam rumah kita. Betul. Kalaulah diguna dengan cara yang betul untuk ilmu, untuk tazkirah, alhamdulillah. Tetapi kita bimbang, para penonton, kalaulah melencong anak-anak kita semua ini melihat perkara pornografi, itu kita sangat bimbang. Dan Anas, kalau saya sempat memeriksa beberapa data, sangat membimbangkan. Kalau kita tengok dalam industri pornografi ini, rupa-rupanya dalam setiap saat kita bersiaran ni kan, setiap saat rupa-rupanya $3,000 Amerika dihabiskan untuk pornografi. Astagfirullah. Dalam setiap saat kita bersiaran satu saat ini, Allah. rupa-rupanya dalam kajian menyatakan 28,258 orang sedang menonton video ataupun gambar porno. Allah. Dan bagi setiap 39 minit, satu lakonan lucah berbentuk video klip dicipta di Amerika. Astagfirullah. Tengok para penonton, astagfirullah, astagfirullah. Ini satu perkara kebobrokan, kemusnahan moral, kemusnahan nilai masyarakat dunia. Dan inilah, para penonton dirahmati Allah, kita nak jaga anak-anak kita khususnya, ya, anak-anak jiran tetangga kita, ya, anak-anak kita semua ni kita jaga supaya jangan terperangkap, jangan terjebak dengan perkara dosa ini. Kerana itu tidak ada jalan lain. Kita mesti memperteguhkan takwa anak-anak kita. Bermula anak-anak kita kecil lagi peringatkan. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, baginda Nabi SAW telah menyatakan bagi seorang anak Adam itu ada bahagian zinanya. Nabi perincikan, ada zina mata kerana apa? Dengan melihat dan menonton. Kemudian ada zina lidah dengan ucapan, dengan lisan. Yang ketiga dengan zina hati. Bagaimana zina hati itu, Ustaz? Dalam hadis menyatakan membayangkan dengan syahwat. Dan kata Nabi SAW, kemaluan manusia akan membenarkan semua itu. Allah. Dan Nabi kata ada, ataupun Nabi meletakkan yang akhir itu, kemaluan manusia akan membenarkannya ataupun mereka menolak perkara tersebut, mendustakan perkara tersebut. Jadi sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, ini isu ummah, ini isu masyarakat, ini isu anak-anak kita yang mesti kita letakkan disiplin. Jadi saya kira untuk merangkumkan soalan ataupun jawapan bagi soalan 1 dan soalan 2 daripada sahabat kita ini, yang pertama mesti kita ada disiplin. Maknanya waktu kelas kita berikan anak-anak gunakan gadget, gunakan laptop pada waktu kelas. Kalaulah kelas itu 8 pagi sampai 1 tengah hari, maknanya 8 pagi sampai 1 tengah hari lah waktu penggunaannya. Satu. Yang kedua, kita sebagai ibu ayah kena sentiasa memantau pergerakan anak-anak. Mungkin anak-anak di depan kita, betul, dia mencari maklumat tentang ilmu, pelajaran, pengajian, tetapi di belakang kita. Jadi kita kena upgrade ilmu teknologi kepada kita. Bagaimana? Kena belajar juga, kita lihat apa yang anak-anak kita tonton ataupun layari dalam kita sebut sebagai search history. Betul. Kita menjejak apa yang telah dilihat oleh anak-anak kita. Betul. 2. Dan yang ketiga, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, saya kira elok juga kita meletakkan satu tempat
yang khusus untuk anak-anak kita belajar. Dan apabila ada anak kita belajar, kita boleh memantau, dan yang paling penting terakhir, kita sentiasa memberi nasihat kepada anak-anak, abang long, abang ngah, kak long, kak cik, ingat guna internet ada pahala, ada dosanya. Kalau adik buat benda baik dapat pahala, tetapi kalau adik buat benda jahat, benda maksiat, pasti malaikat kiri dan kanan, malaikat al-hafazah akan tulis dia sebagai dosa dan akan dihukum di hari akhirat nanti. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya tertarik bila mana Ustaz sebut, selain daripada kita tanamkan takwa dalam diri anak-anak, mungkin dari satu sudut inisiatif ibu bapa itu sendiri, Ya. Terutamanya dalam melakukan, mungkin ada software yang boleh dimuat naik untuk dilakukan parenting control terhadap aplikasi-aplikasi yang digunakan, terutamanya sekatan terhadap laman-laman porno tadi Ustaz. Mungkin kita minta jasa baik mungkin mereka-mereka yang mahir di luar sana untuk mendedahkan perkara ini kepada ibu bapa supaya menjadi satu pendedahan yang positif, insya-Allah. Baiklah Ustaz. Kita ada pemanggil di talian yang pertama pada pagi ini, iaitu Encik Omar Abdul Majid. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Anas dan Dr. ni Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud, saya Omar Abdul Majid. Berada Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Ya, soalan saya begini Ustaz ni. Ialah semua orang tahulah, bukan kata yang tua, bukan kata remaja saja, malahan yang tua, yang apa orang kata remaja yang dah lanjut usia ni pun dia minat mengenai melayari laman-laman web atau laman sosial ini, media sosial ini Ustaz. Termasuklah saya juga. Jadi soalan saya, kadang-kadang kita ni ialah orang-orang yang dah berumur macam saya ni, tak kira remaja ke siapa ke. Kalau dapat satu-satu berita yang sensasi itu, dia orang ni kadang-kadang, termasuk saya juga, bukan dia orang saja. Kadang-kadang kita ni tak ada dah tabayun ni Ustaz. Dia tahu, dia kata itu betul 100%. Jadi dia nak sebar balik benda gini. Soalan saya lah ni Ustaz, apakah cara terbaik lah Ustaz? Kalau kita ni, kalau dapat satu-satu berita ni, kita tidak sebarkan terus Ustaz. Supaya jangan berlaku orang kata perkara ni yang tak betul ni. Ini yang masalahnya, kalau berita tu betul, kemungkinan apa kadang-kadang tak boleh juga Ustaz. Yang betul ni dia kata mengumpat, yang tak betul tu dia kata fitnah. Jadi yang fitnah ni yang paling bahaya sekali Ustaz dalam media sosial ni. Dan kalau boleh Ustaz jelaskan macam mana cara kita untuk mengelak daripada kita ni. Ialah benda pengaruh baru ni dia lain sikit media sosial ni. Jadi dia seronok kalau dapat satu-satu berita dia nak sebarkan terus je. Tanpa apa kata usul periksa sama ada benar ataupun tidak. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Omar Abdul Majid. Satu soalan saya kira cukup menarik untuk kita bahaskan. Dalam, saya kira dulu SKMM ataupun Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia ada melaksanakan kempen klik dengan bijak, fikir sebelum bertindak. Jadi saya kira ini satu kempen yang perlu disambut baik oleh segenap lapisan masyarakat pada ketika ini, dan bukan sekadar golongan bersasar saja Ustaz. Sebab hari ini semua orang sedari darjah 1, darjah 2 pun dah pegang telefon bimbit Ustaz, telefon genggam. Jadi ini satu cabaran untuk kita, terutamanya dalam kita memerangi berita-berita palsu dan juga berita-berita yang boleh mengganggu gugat ketenteraman negara khususnya Ustaz. Mungkin sedikit komen daripada Ustaz. Terima kasih Tuan Haji Omar Abdul Majid, pendengar setia kita, penonton setia kita. Alhamdulillah. Tepat sekali, dan saya amat bersetuju amat apa yang telah dicadangkan ataupun yang telah disebut oleh Tuan Haji Omar Abdul Majid tadi. Kadang-kadang kita ini, mungkin sifat kita lah sebagai manusia ni kan, kita rasa syok, orang Penang kata. Kita seronok sangat, kita ni jadi orang yang pertama menyebarkan berita. Dalam grup WhatsApp tu kan, akulah nombor 1 tahu cerita ni. Tuan-tuan, kita kena bertenang. Jangan kita cepat dan lekas untuk menyebarkan berita. Sebab betul apa yang Dai Anas sebut tadi, semak sebelum sebar. Ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan kepada kita, mesti kita fatabayyanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Bila datang kepada kamu seorang fasik yang memberikan ataupun menyampaikan berita kepada kamu, perkara nombor 1, Allah minta kepada kita tabayyun. Apa maksud tabayyun? Semak terlebih dahulu betul ataupun tidak perkara demikian. Bukan tibayun Ustaz. Bukan tibayun, tibai dulu. Baru semak. Ni masalah kita ni. Baik, 1. Nombor 2, para penonton, saya teringat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ingatan kepada kita. Kafa bil mar'i,
cukuplah seorang lelaki itu dinamakan pembohong sekiranya dia menyebarkan setiap perkara yang dia dengar. Allah. Tanpa usul periksa, dia cerita aja, panjangkan kepada orang lain. Jadi hadis ini juga sepatutnya dijadikan pedoman, suluhan dalam hidup kita. Kita mesti banyak bertenang. Orang Kelantan kata, ok senapa. Ok tebing. Ok senapa. Maknanya kita bila dapat satu berita, tenang terlebih dahulu. Kalaulah berita itu benar, tetapi kalau kita sebarkan, ia boleh mendatangkan keaiban kepada orang tersebut. Tak perlu kita sebarkan. Cukup maklumat untuk diri kita sahaja. Sebagai maklumat kepada kita, dan kalau kita nak memberikan pengajaran kepada anak-anak suami isteri kita, cukuplah. Maknanya jangan jadi macam ni ya, jangan kita buat perkara begini ya. Cukup. Tak perlu kita panjang-panjangkan, kerana apa? Boleh mengaibkan orang, satu. Dan apatah lagi kalaulah kisah itu sengaja direka cipta, kisah yang tak betul pun, tak ada hujung pangkal pun, kita forward, akhirnya rupa-rupanya itu fitnah. Betul. Cuba bayangkan para penonton, nak pergi minta maaf kepada orang hak kita fitnah tu, dah berapa generasi dah kita forwardkan mesej ataupun WhatsApp kita itu. Bahana tular, Ustaz. Bahana tular. Betul, Ustaz. Jadi para penonton, saya teringat bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada satu hari Nabi bertanya sahabat, "Atadruna mal muflis?" Kamu tahu ke tidak orang yang muflis di hari akhirat itu siapa? Nabi tanya sahabat. Sahabat menjawab, yang kami tahu muflis ini ya Rasulullah, orang yang tak ada duit, orang tak ada harta. Nabi kata, bukan itu. Orang yang muflis di hari akhirat, kata baginda Rasulullah, di atas dunia ini mereka salat, mereka berpuasa, mereka berzakat, mereka melakukan amalan. Tetapi qad syattama hadha wa qad qadhafa hadha. Mereka tuduh orang itu bukan-bukan, mereka adu domba orang itu bukan-bukan. Rupa-rupanya di hari akhirat nanti, tuan-tuan, apa yang akan berlaku bila kita tak sempat minta maaf atas dunia ni, rupa-rupanya pahala kita ni kita bagi ke orang itu. Setelah semua pahala kita habis, kita sedekah kepada orang itu, dalam keadaan kesalahan kita mengutuk, memaki, adu domba orang itu masih ada, apa yang akan berlaku? Dosa dia pula main masuk pada akaun kita. Jadi para penonton yang dirahmati Allah, dunia ini tempat untuk kita mencari amal kebaktian, nak bawa ke kampung abadi, kampung akhirat nanti. Janganlah kita membazirkan pahala kita, sebab termasuk diri saya, pahala kita tak banyak. Yang banyak ialah dosa kita. Astagfirullah, wallahu a'lam. InsyaAllah, tabarakallah Ustaz. Saya tengok ada satu lagu, dosa-dosaku bagaikan pepasir di pantai, sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Kita banyakkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menerima taubat dan juga pengampunan yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah Ustaz. Kita nak raikan lagi Ustaz. Dengan izin Ustaz, soalan daripada sahabat kita di Facebook yang berikutnya, Nur Dahlia Biru. Assalamualaikum Ustaz dan da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tidak dapat dinafikan, online banyak kebaikan dan manfaatnya. Lebih-lebih lagi ketika pandemik saat PKP ini. Aktiviti di luar rumah menjadi terbatas. Soalannya Ustaz, apakah keburukan online sekiranya kita tidak dapat menguruskannya dengan baik? Contohnya daripada sudut pengurusan masa yang terlampau banyak pada online, adakah masa yang berkualiti bersama keluarga akan turut terjejas? Dan hubungan kekeluargaan akan menjadi renggang disebabkan terlampau lama melayani online. Mohon pandangan dan juga nasihat Ustaz. Terima kasih. Biar tahu jangan keliru Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Saya suka betul slogan tu. Alhamdulillah. Baik Adai Anas dan sahabat kita yang bertanya, Puan Dahlia. Betul. Teknologi ini dia ada baik dan ada buruknya. Ya. Jadi kita bagi orang yang beriman, kita tidak menolak 100% teknologi pada hari ini. Betul. IR 4.0 dan sebagainya itu kita tak boleh tolak, kerana apa? Ini ialah dunia realiti pada hari ini, kita terima. Tetapi orang yang bijak, mereka memanfaatkan kemudahan teknologi hari ini untuk menguruskan maslahah dan hajah, keperluan kita untuk menyusun atur hidup kita pada hari ini. Satu. Baik.
Cuma, ni yang penting, cuma ni. Maknanya kita mesti membahagikan masa dengan betul. Sekali lagi kita peringatkan diri kita semua mesti sentiasa berdisiplin. Janganlah ketika kita nak makan sarapan pagi sekejap lagi ya dengan anak-anak, dengan isteri, dengan suami. Janganlah pada waktu itu mak ayah duk sibuk lagi. Duk update Facebook, makan bihun, tangan kanan makan bihun, tangan kiri update status. Kan? Suami pun macam tu juga. Duk tengah makan, duk tulis laporan lagi di laptop. Itu terasa tak? InsyaAllah. Benda ni kita buat juga kan, mana muhasabah kita bersama. Jadi anak-anak mereka nak sembang dengan siapa? Betul. Akhir sekali anak-anak pun capailah benda ni juga. Jadi rupanya kita makan pagi, sarapan pagi mungkin 15 minit itu makan untuk mengenyangkan perut semata-mata. Betul. Tetapi pertautan ukhuwah keluarga itu makin kendur, makin kendur, makin kendur. Hati-hati para penonton, ingatan untuk saya juga, kita sedang dalam bahaya. Maka dengan sebab itu, bagaimana para penonton, mari kita ikut jejak yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat, seorang sahabat yang bernama Al-Aswad bin Yazid. Beliau dan Anas, beliau bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, isteri baginda Rasulullah yang mulia. Al-Aswad bin Yazid tanya kepada Aisyah, dia cuba menyelongkar rahsia. Baginda Rasulullah ni di rumah, Nabi buat apa ya? Itu yang ditanyakan kepada Aisyah, isteri Rasulullah yang mulia. Para penonton, Aisyah menjawab, apa kata Aisyah? Kana yakunu fi mihnati ahlihi. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah, baginda membantu tugas-tugas ahli keluarganya. Dan apabila masuk waktu salat, baginda Rasulullah pun keluar untuk menunaikan salat. Kita sambung lepas ini. Masya-Allah, tabarakallah, satu kisah yang cukup menarik. Dan masya-Allah, tabarakallah, apa pun yang kita lakukan, teknologi yang datang kepada kita untuk diurus, bukan untuk dihapus. InsyaAllah kita akan bicarakan selepas ini. Banyak lagi yang akan kita kongsikan. Tajuknya cukup menarik, iaitu ujian online. Kita nak berehat seketika, biasakan kehidupan normal baharu dakwah. Tanyalah Ustaz, sampaikan biar tahu, jangan keliru, kembali selepas ini. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menasihatkan orang ramai agar berwaspada taktik penipuan yang bertujuan mengambil alih akaun WhatsApp pengguna. Taktik itu menggunakan pelbagai hela bagi memperdaya pengguna supaya menyerahkan kod pengesahan 6 digit yang diterima daripada pihak WhatsApp. MCMC dalam satu kenyataan mendedahkan beberapa hela dan modus operandi yang digunakan. Antaranya, anggota sindiket penipuan itu menyamar sebagai rakan atau ahli keluarga dengan menggunakan akaun WhatsApp yang telah berjaya diambil alih sebelum ini. Mereka juga menyamar sebagai kaki tangan WhatsApp. Untuk itu, MCMC mengingatkan orang ramai agar tidak sama sekali menyerahkan kod pengesahan 6 digit WhatsApp kepada mana-mana pihak. Ia turut menasihatkan pengguna melindungi akaun WhatsApp dengan pengesahan 2 langkah. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Bingkisan yang kita sediakan sebentar tadi antara sedutan menerusi buletin utama, satu perkara yang kita perlu bimbangkan antara cabaran-cabaran kepada kita di era digitalisasi ini, yang mana penipuan dalam talian cukup banyak, Ustaz. Dan Ustaz, kita nak raikan lagi soalan. Tapi sebelum itu saya nak mengajak lagi kepada para penonton yang mungkin mempunyai sebarang persoalan untuk topik kita pada pagi ini, ujian online. Terus hubungi 03-7726-1603 atau paling mudah terus sahaja ke laman rasmi Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa bagi yang menonton menerusi FB Live untuk tekan butang kongsi, sebarluaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan insyaAllah kita
lanjutkan siaran tambahan 30 minit di TV9. Jadi terus setia menonton kami sehingga ke hujung rancangan. Dan berikutnya Ustaz, Ya. di Facebook sahabat kita yang bertanya soalan yang saya kira cukup menarik untuk sama-sama kita hayati. Saya kira noda hala biru ini setelah pun kita jawab tadi, Ya. soalannya tentang masalah disiplin dan juga kekangan waktu yang disebabkan oleh banyaknya kita habiskan di gadget ataupun aplikasi dalam talian. Dan berikutnya Zali Ismail Ustaz di Facebook yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Dais dan semua kru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya Ustaz, apakah hukumnya membeli barang melalui online atau dalam talian di dalam Islam? Kerana kena bayar dulu, barulah barang akan dihantar. Kemudian yang kedua, soalannya, bolehkah kita mengikuti sesuatu kelas agama atau pembelajaran agama secara online yang kita tidak tahu asal usul tenaga pengajarnya bertauliah ataupun tidak? Mohon perkongsian ilmu daripada Ustaz. Terima kasih. Saya ada letak gambar Kaabah, rindu Ustaz. Masya Allah. Oh, Masya Allah, kita semua rindukan. Soalan yang kepada cukup Baitullah. menarik daripada Zali Ismail Ustaz. Baik, terima kasih saudara Razali yang bertanya tentang hukum jualan atau pembelian secara online. Baik, tentunya para penonton dirahmati Allah, dalam muamalat, fiqh al-muamalat, kaedah asasnya ialah al-aslu fil muamalat al-ibahah. Asal kepada hukum fiqh muamalat itu ialah harus. Kerana apa? Muamalat ini ialah sesuatu perkara ataupun sesuatu perkara yang berlaku untuk memudahkan maslahah manusia. Ya, maknanya fiqh muamalat itu datang untuk mempermudahkan urusan kita dalam seharian. Termasuklah ketika mana kita nak buat belian online dan sebagainya. Asasnya perkara yang mesti kita jaga betul-betul, yang pertama ketika mana kita membuat iklan ataupun kita membuat promosi ataupun sebelum dibuat persetujuan, ya, persetujuan untuk membeli barang tersebut, yang pertama mestilah dijelaskan apakah spesifikasi barang yang kita jual tersebut. Kena hati-hati, jangan overclaim. Betul. Jangan buat tuntutan ataupun kita kata nota-nota yang melampau-lampau. Betul. Contoh kita kata kereta ni kalau siapa beli dinosaur pijak Tak jadi apa? Tak jadi apa. Astagfirullahaladzim. Walaupun kita faham dia nak buat lawak, tapi janganlah buat klaim yang sedemikian. Betul. Contoh, kalau makan akar kayu ni, confirm tak sakit lah. Confirm Confirm tak kena penyakit. Allah salam. Ini pun masalah juga. Jadi kena hati-hati. Cukup kita letakkan, maknanya kita letakkan perkara yang benar. Yang kedua, mestilah kita meletakkan dengan jelas berapakah harganya. Betul. Ya, kalaulah memerlukan kos tambahan, contoh kos pengurusan penghantaran, letakkan di awal, makluman awal kepada bakal pembeli. Contoh, kalau nak COD ke rumah, RM10 yang saya charge, yang saya tetapkan harganya. Jadi biar ada taradin, ada persetujuan, keredaan di antara pembeli dan juga penjual. Betul. Jadi tentulah sekali para penonton, dalam jual beli rukun-rukunnya, yang pertama kena ada al-aqidain, ya, pembeli dan penjual. Yang kedua kena jelas sirah, ya, ijab dan qabul, offer and acceptance itu kena ada. Yang ketiga al-maqud alaih, ataupun kita sebut sebagai subject matter. Betul. Nak jual sesuatu benda, barang itu mestilah ada. Jangan kita buat penipuan pula. Kita angkut, ya, angkut duit orang, tiba-tiba tunggu seminggu tak sampai-sampai. Allah. Ini satu penipuan, tadlis, dan ini merupakan satu dosa dalam agama. Jadi asasnya kena kita jaga perkara-perkara sedemikian. Dan kalau kita tengok dalam fiqh muamalat, antara yang dibincangkan di dalam bai' as-salam, ini juga diceritakan tentang bayar dahulu, kemudian barang baru sampai kemudian. Tetapi mestilah menjaga rukun-rukun ataupun perkara yang kita sebutkan tadi. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, boleh kita mengikuti sesuatu kelas agama atau pembelajaran agama secara online yang kita tidak tahu asal-usul tenaga pengajarnya, bertauliah atau tidak. Okey, satu soalan yang sangat baik. Yang pertama sekali para penonton, kita nak bawa dalam kehidupan kita ini, iaitulah asas mengaji ilmu. Betul. Ya, kita kena tingkatkan pengajian ilmu. Kita sebagai seorang suami, ilmu kita sekarang ini janganlah sama macam tingkatan 5 dahulu. Astagfirullah. Ya, kena tingkatkan keilmuan kita. Contoh, kita ambil yang paling base, yang paling asas.
soal taharah, mandi wajibnya, contoh, bab salat, takkan kita nak salat dalam keadaan kita tak tahu mana dalil cara salat sallu kama raaitumuni, takkan kita tak nak mengaji. Jadi kena mengaji. Jadi asasnya para penonton, ketika mana kita nak mengaji, carilah guru-guru yang berkepakaran dalam keilmuan tersebut. Betul. Di mana yang pertama sekali tuan-tuan, kita kena bersahabat dengan website ataupun kita kata Facebook Jabatan Mufti Negeri-Negeri. Satu. Yang kedua, Jabatan Agama Negeri-Negeri. Dan yang ketiga, siapa? Ahli-ahli ilmu yang memang terkenal dengan ilmunya, akhlaknya dan pengajiannya memang berpandukan kepada metodologi ilmu. Penting untuk kita perhatikan perkara ini supaya kita mendapat ilmu yang betul-betul seperti yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Kita lihat pun umum mengetahui bahawa wujudnya ajaran-ajaran sesat yang walaupun di musim pandemik ni Ustaz pun wujud juga masih lagi ajaran sesat tertentu yang telah pun dibanteras dan sedang juga dikaji dan juga untuk dibanteras oleh pihak-pihak yang berwajib. Kita doakan supaya negara kita khususnya dan juga seluruh dunia bebas daripada wabak juga Ustaz, ajaran sesat dan sebagainya. Dan kita doakan mudah-mudahan pandemik COVID-19 berlalu daripada kehidupan kita insya-Allah. Dan berikutnya Ustaz, kalau boleh kita raikan pemanggil yang berikutnya di talian pada ketika ini, Encik Abdullah Osman. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ya Tuan Haji, apa khabar? Baik Tuan. Ustaz, ini ujian online sama manusia kita patuh dan selalunya kita luluslah. Ya. Bagaimana pula dengan ujian online direct dengan Allah? Selalu kita lalai dan tidak mengikut arahan yang ditetapkan. SOP, PKP langgar habis. Padahal itu ialah yang menentukan nasib kita di akhirat nanti. Minta pencerahan daripada Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu soalan yang saya kira walaupun ringkas tetapi memang kena dengan keadaan kita, situasi semasa pada ketika ini. Dan Encik Abdullah bertanya tentang jelah kita urusan dengan manusia, urusan dengan Allah ni, hablum minan nas wa hablum minallah. Ini satu perkara yang perlu kita jaga Ustaz dan kita teliti. Mungkin sedikit komen daripada Ustaz. Terima kasih Tuan Haji Abdullah Osman yang bertanya satu soalan yang saya kira soalan yang padu, ya, memberikan muhasabah kepada kita. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah, ya, kita dituntut supaya memuliakan manusia. Betul. Kita menyantuni manusia. Dan dalam agama lebih-lebih lagi lah, melampaui segala apa yang ada di atas dunia ini, kita mesti mengesakan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu para penonton dirahmati Allah, dengan wabak pandemik COVID-19 yang sedang melanda negara kita sekarang dan dunia sebenarnya, marilah kita mengambil sisi yang positif untuk kita memperbetulkan diri kita sekeluarga. Kita bermula dalam keluarga kita terlebih dahulu. Apa yang kita nak perbetulkan? Yang pertama, sema, ya, kita sekeluarga solatnya bagaimana? Solatnya bagaimana? Betul. Di awal waktu ke ataupun terlepas sepanjang waktu? Tak mengapa kalau sebelum ini kita terlepas waktu-waktu salat, mari sama-sama kita buka buku baru, bawa, ajak suami, ajak isteri, ajak anak-anak, jom kita belajar sama-sama, kita perbetulkan. Satu, kita mulakan dengan salat terlebih dahulu. Kerana apa saudara? Insya-Allah kalaulah kita jaga salat kita, perbetulkan salat kita, insya-Allah kehidupan kita akan menjadi lapang dan perkara yang lain kita boleh urus juga. Mulakan dengan salat. Yang kedua, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau kita lihat ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayat ini ataupun doa ini dalam riwayat dikatakan ataupun mengatakan doa inilah antara doa yang paling kerap Rasulullah baca ketika hayat baginda Rasulullah. Tuan-tuan, Ibnu Abbas ketika memperincikan maksud hasanah fid dunya wa fil akhirati hasanah, kebaikan di dunia dan kebaikan di hari akhirat, apa dia? Ibnu Abbas mengatakan kebaikan di atas dunia ini dua perkara.
Yang pertama, ilmu yang bermanfaat, dan yang kedua, amal-amal saleh. Ini yang kita nak cari dalam kehidupan kita. Yang pertama iaitulah amal-amal saleh, dan yang kedua ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan kebaikan di hari akhirat, kata Ibnu Abbas, iaitulah kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, para penonton, menjadi cabaran kepada kita ialah kita mesti menghayati ilmu, aplikasikan ilmu dalam kehidupan kita. Maksudnya ialah kita berakhlak dengan ilmu kita. Betul. Para penonton, kalau kita tengok Syekh Muhammad Abduh, beliau pernah mengatakan dia tak lihat Islam di negara Islam, tetapi dia lihat Islam di negara bukan Islam. Tentu sekali apa yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad Abduh ini setelah melihat semasa kita pada hari ini. Tetapi kalau kita undur sejarah pada zaman contoh kerajaan Andalusia di Spanyol, ya, pada 92 Hijrah hinggalah 897 Hijrah ataupun 711 Masihi hingga 1492 Masihi. Pada waktu itu tuan-tuan, di Andalusia, di Andalus, Islam begitu tinggi, dipandang mulia. Islam meledakkan nilai keilmuan, nilai kesantunan yang sangat hebat. Sehingga kan tuan-tuan, kerajaan Andalusia pada waktu itu diiktiraf oleh negara-negara barat. Betul. Orang barat datang ke Andalus untuk mengaji keilmuan, nilai dengan orang-orang Islam. Sebagai contoh, orang Eropah yang datang berguru dengan Muslim Andalus, siapa? Antaranya ialah Gerrard of Cremona. Yang kita kenal Stephen Gerrard, penyokong Liverpool. Allah Akbar. Pencen. Maknanya mereka belajar dengan orang Islam di Andalus dan mereka bawa ilmu itu balik ke negara mereka. Ini kerajaan Andalusia, Islam memerintahnya pada 711 Masihi hingga 1492 Masihi. Jadi para penonton rahmati Allah, hari ini bagaimana? Kalau kita tengok corruption index, negara-negara Islam, ya Allah, ini muhasabah kepada kita, muhasabah. Jadi yang kita nak sekarang ini, kita nak beramal, ya, beramal dengan ilmu yang kita ada. Kalau kita tengok isu penyalahgunaan najis dadah, yang juaranya siapa? Allah. Kita lah. Isu ketum, daun ketum. Siapa juaranya? Kita lah. Jadi para penonton yang dirahmati Allah, dengan pandemik yang berlaku sekarang ini, mari kita sama-sama perbetulkan, kita hebatkan kita. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina. Bila Ustaz sebut tu satu perkara yang menakutkan sebenarnya, tapi pahit untuk ditelan, Ustaz. Tapi kena telan jugalah walaupun pahit sebab dia ubat. Dia ubat, betul. Masya-Allah, tabarakallah. Dan Ustaz, berikutnya kita ada pemanggil di talian pada ketika ini, Puan Sofinah Yusof. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak ajukan soalan dengan Ustaz, ya? Ya. Assalamualaikum Ustaz dan Jaim. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, boleh tak macam mana Ustaz bagi tahu panduan-panduan amalan yang untuk kita amalan harian melalui online Ustaz, yang mendatangkan pahala lah Ustaz, kan? Ya. Tambah-tambah kita sekarang kan duduk di rumah je kan Ustaz, kan? Lepas tu, dan amalan apa yang perlu dijauhi Ustaz daripada online ni Ustaz? Baik. Itu soalan saya Ustaz, ya. Ya Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Sofinah Yusof bertanya soalan yang cukup menarik. Ni Ustaz, orang minta amalan ni Ustaz kena kongsi tak? Insya-Allah tabarakallah untuk amalan kita bersama. Tapi sebelum tu kita nak berehat seketika, biasakan kehidupan normal baharu. Dakwah tanya Ustaz sampaikan biar tahu, jangan keliru, ikuti jawapannya selepas ini.
Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih tepat sejam kita bersiaran semestinya dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Walau di mana jua anda semua berada, ibu-ibu, ayah-ayah para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mendoakan supaya kita semua senantiasa berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan kita masih lagi berbicara topik ujian online. Kita masih lagi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Dan Ustaz, kita nak jawab persoalan sahabat kita yang bertanya menerusi panggilan telefon sebentar tadi, Sufinah Yusof, bertanya tentang boleh Ustaz kongsikan amalan harian. Hari ini kan banyak masa dihabiskan online dalam talian. Jadi apa amalan-amalan yang mungkin boleh kita sama-sama aplikasikan dan juga apa yang perlu kita elakkan, Ustaz? Sikit boleh, Ustaz. Terima kasih Puan Haja Safinah yang bertanya. Baik, ini cadangan untuk kita sama-sama amalkan. Yang pertama, elok sangat kalau kita mulakan hari kita. Kalau sebelum ini, kalau kita bangun pukul 6 pagi, 6.30 pagi, kalau boleh kita cuba adjust sedikit, kita bangun awal sikit. Sekarang ini subuh agak lewat, 6.18, 6.17 ya. Jadi kalaulah kita bangun awal sikit, kalau kita nak set masa 5.30 pagi kita bangun, sempat lagi kita salat sunat tahajud. Ya, sempat lagi. Paling kurang 2 rakaat, ya, 4 rakaat. Kemudian kita sambung kalau ada masa lagi salat sunat taubat dan sebagainya. Baik, sementara nak tunggu waktu subuh, kita banyakkan istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Kerana inilah yang disebutkan dalam Al-Quran pada waktu sahur antara amalan yang hebat, iaitulah istighfar. Para penonton, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sehari ada 2 riwayat. Riwayat yang pertama, sehari Nabi istighfar sebanyak 70 kali. Riwayat yang kedua, baginda Rasulullah istighfar sebanyak 100 kali. Insan Nabi kekasih Allah di dalam pemeliharaan Allah, maksum, istighfarnya 100 kali sehari. Kita insan berdosa, ya Allah, kalau kita boleh buat 1000 kali sehari. Subhanallah. Baik. Kemudian selepas kita salat subuh, apa kata kita membaca zikir-zikir harian, zikir-zikir ma'thur yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya zikir al-ma'thurat. Para penonton boleh Google ataupun boleh gelintar di laman rasmi agensi agama sebagai contoh JAKIM dan Jabatan Agama Jabatan Mufti, insya-Allah ada disertakan, ataupun Google adalah al-ma'thurat. Jadi kita baca 3 kali selepas subuh, itu satu. Baik, yang lain lagi ketika mana kita pandemik ini, para penonton, apa lagi yang kita nak buat ya untuk isi masa kita? Waktu inilah tuan-tuan, kita nak sibukkan diri kita dengan kita perbanyakkan membaca Al-Quran. Para penonton, saya teringat satu kisah. Seorang ulama hadis di Kufah, namanya Abdullah bin Idris. Ketika mana beliau berdepan dengan sakaratul maut, ketika nak meninggal dunia, hampir meninggal dunia, anak-anaknya menangis di tepi. Pada waktu itu tuan-tuan, dia kata kepada anak-anaknya, kamu jangan menangis, kerana ayah memang dah buat persediaan dah. Orang kampung kita kata preparation. Aku dah buat persediaan dah. Abdullah bin Idris, apa persediaan yang dia buat tuan-tuan? Rupa-rupanya beliau telah mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 40,000 kali. Subhanallah. Masya Allah, 40,000 kali beliau khatam Al-Quran, 30 juzuk ni tuan-tuan. 30 juzuk Al-Quran ini 40,000 kali beliau baca. Subhanallah. Tuan-tuan, tentu kita nak baca 40,000 kali ini susah. Mujahadah sangat tinggi. Cukuplah kalau kita berpegang apa yang disebut oleh Abdullah bin Umar, sesiapa yang membaca 10 ayat Al-Quran setiap malam, nama mereka tak termasuk di dalam senarai orang yang lalai. Maknanya satu malam 10 ayat kita baca. Paling kurang. Jadi mari kita rancang untuk akhirat kita, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah. Dan yang paling penting, waktu inilah untuk kita menginsafi diri, memperbanyakkan istighfar, dan kita jaga diri kita jangan terpelangkap
Jangan terperangkap sama sekali dengan ujian online yang macam-macam hari ini. Allahu Akbar. Saya kira satu kaedah ataupun perkara yang kita boleh buat untuk kita rajin baca Quran ni, cadangan saya sendirilah secara peribadi dan saya pun buat macam tu. Kita setkan peringatan ataupun set reminder di telefon kita untuk kita baca Quran. Jadi bila kita buka telefon, automatik Quran tu akan muncul. Nah, ni ada aplikasi-aplikasi yang mungkin kita boleh muat turun dari dalam kita punya telefon bimbit ataupun telefon genggam, yang mana kita doa mudah-mudahan bila kita menjadi orang yang hampir dengan Al-Quran, insya-Allah mudah-mudahan kita di akhirat Ustaz mendapat syafaat daripada Al-Quranul Karim. Amin, insya-Allah mudah-mudahan. Baiklah Ustaz, kita raikan lagi Ustaz. Soalan yang berikutnya daripada sahabat kita juga di Facebook, Rahimah Saud, yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz dan da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama soalannya, untuk memburu pahala di musim pandemik ini, kita gunakan urusan online untuk menghubungkan silaturahim dan ukhuwah dengan bertukar kiriman seperti hadiah hari lahir dan mengirim makanan yang kita masak sendiri. Apa pandangan Ustaz? Dan yang kedua, kita jaga diri dan ahli keluarga kita dengan dengan saling mengingatkan tentang gejala negatif seperti urusan online dan juga ingatan Allah, jangan kamu mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Apa nasihat Ustaz tentang hal ini? Jazakallah khair Ustaz dan da'i. Masya-Allah tabarakallah. Soalannya Ustaz, saya kira yang pertama tu dulu hantar makanan nyata. Sekarang ni semua dalam talian Ustaz. Sampai yang tak jadi masakan pun kita hantar juga Ustaz. Masya-Allah tabarakallah. Sedikit komen dulu Ustaz. Saya sokong amat apa yang dicadangkan oleh sahabat kita ini. Tentu sekali dalam riwayat dinyatakan kepada kita, kita memang digalakkan untuk saling mengutuskan hadiah. Kerana bila kita mengutuskan hadiah, ia akan menerbitkan rasa cinta, rasa kasih sesama kita. Jadi sekarang ini kita ada macam-macam servis khidmat penghantaran makanan. Ya. Jadi apa salahnya para penonton di atas nama sedekah, infak, derma, untuk kita membahagiakan rakan-rakan kita. Mungkin rakan kita ni lama kita tak bertemu dia. Kan dia kampungnya di Perlis, di Kedah, di Penang kan. Jadi apa salahnya kita buat tempahan, contoh nasi Arab ke, ya, contoh apa-apalah makanan yang kita rasa menyelerakan. Jadi kita mendapatkan khidmat tersebut dan kita mohon pihak yang berkaitan hantar ke rumah sahabat kita tadi. Jadi ini yang paling ringkas yang kita boleh buat. Dan tentu sekali lah para penonton rahmati Allah, apabila kita memberikan hadiah kepada teman-teman, sahabat handai, jiran taulan, yang kita nakkan daripada mereka ialah doa mereka kepada kita. Doa kerahmatan, doa kesihatan, doa keamanan, doa mereka untuk kita tenang hati. Tenang hati ni tuan-tuan puan-puan benda yang sangat mahal. Kalau hati tak tenang, ya, tidur malam tak atas tangan atas kepala ni tak lena. Ya, tak lena sebab apa? Hati ni tak tenang. Jadi nak dapat ketenangan, pegang kata-kata ini. Kita nak dapat bahagia, kita mesti bahagia dan membahagiakan orang lain. Baik, itu yang pertama. Yang kedua tadi tentang cabaran online. Ya, betul ayat Al-Quran menyatakan kepada kita, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kita menjerumuskan diri kita ke lembah kebinasaan. Hari ini tuan-tuan, apabila orang duduk di rumah ni, memang ramai yang nak ambil kesempatan di atas kelemahan dan kekurangan kita. Dengan kata lain tuan-tuan, ada orang yang nak buat jenayah secara kita tak perasan. Ya, sebagai contoh scammer pada hari ini, penipuan demi penipuan yang dibuat. Sebagai contoh apa yang mereka buat, tiba-tiba kita dapat WhatsApp, ya, gambar nombornya kita tidak simpan dalam telefon kita. Nombor tak dikenali Ustaz. Tak dikenali, tetapi gambarnya gambar Da'i Anas. Masya-Allah tabarakallah. Macam familiar je. Familiar memang kita minat betul ini. Da'i Anas ni tengok sentiasa di TV3, TV9. Tiba-tiba Da'i Anas tulis, Assalamualaikum Puan Haja. Masya-Allah. Saya ni ada nak beli sofa baru. Allahuakbar. Saya ada duit tapi cek saya ni tak release lagi lah Puan Haja. Tolong bank in kat saya sikit 500 boleh ke tak? Ustaz ajar ni. Teknik dia tak, modus operandi. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah, kita kenal Da'i Anas, mungkin dia ni tok imam di kawasan kita. Tapi nombor tu tak kenal. Profil itu profil muka Da'i Anas.
Tuan-tuan, jangan lekas percaya. Betul. Ini taktik yang dibuat oleh penipu-penipu ini yang tak ada kerja ni. Betul. Ya. Jadi kita jangan cepat, oh ya ke Da'i Anas, okey. Makcik apa nama? Back in sekarang. Back in sekarang 5 hotel. Lepas-lepas kita back in dia pun lesap begitu je. Allah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kena hati-hati para penonton, jangan lekas percaya. Baik, tuan-tuan, kalau kita lihat tadi dalam bingkisan tadi yang dibentangkan statistik penipuan yang berlaku dalam tempoh PKP ini 18 Mac 2020 hingga 4 Ogos 2020 tahun lepas, jenayah e-dagang telah mencatatkan jumlah kes tertinggi sebanyak 2,500 kes dengan kerugian yang dicatatkan RM17 juta. Macam-macam lah, love scam, Macau scam, macam-macam. Seperti yang kita tengok dalam bingkisan tadi. Tuan-tuan, ada yang taktik yang digunakan oleh mereka ialah skamer-skamer ini di atas nama pelaburan. Betul. Mereka menggunakan wajah-wajah para asatizah kita. Masya Allah, tabarakallah. Para pendakwah kita. Padahal para pendakwah kita tak tahu pun, tak terlibat pun. Tetapi dengan menggunakan muka-muka, wajah-wajah para asatizah, para ustaz-ustazah kita ini merupakan taktik yang digunakan oleh mereka untuk memperdayakan kita. Untuk melariskan penipuan. Untuk melariskan penipuan. Jadi, apa yang kita perlu buat tuan-tuan? Tentu sekalilah kita mesti semak beberapa kali. Nak semak dengan siapa? Semaklah dengan si empunya badan. Betul. Hari ini kita ada Facebook, boleh kita kata inbox ataupun tulis mesej. Datuk, Ustaz, saya tengok gambar ni betul ke? Kita dapatkan kepastian. Bukan setakat itu sahaja para penonton dirahmati Allah. Saya kira sudah tiba masanya kita rakyat Malaysia, kalau kita digunakan muka ataupun identiti kita di dalam sebarang pelaburan ataupun program-program skamer ini, kita mesti tampil ke PDRM, Betul. pejabat polis untuk kita buat laporan. Betul. Dan kita mesti buat juga laporan kepada pihak SKMM. Betul. Kenapa kita perlu buat? Yang pertama, untuk menjaga, protect diri kita. Betul. Untuk kita memberikan penjelasan kita tak terlibat dengan perkara ini. Satu. Betul. Yang kedua, kita nak memberikan petunjuk kepada skamer-skamer ini, jangan berterusan buat perkara jenayah tersebut. Betul. Walaupun mungkin selepas kita buat laporan polis dan SKMM itu mungkin ambil masa sedikit. Benar, kerana kesnya bukan sedikit, banyak. Jadi kita buat tindakan tersebut sebagai langkah untuk kita berusaha untuk kita menghentikan jenayah tersebut. Jadi para penonton rahmati Allah, saya kira ini perkara yang sangat penting untuk kita fahami bersama. Walaupun hari ini teknologi advancement, kemajuan teknologi itu sangat tinggi, tetapi kita mesti berhati-hati supaya kita tak terjebak dengan perangkap yang mereka buat pada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan saya kira walau apa pun yang kita lalui pada ketika ini, terutamanya di musim PKP dan juga pandemik COVID-19, apa pun yang kita lakukan, apa yang kita nak ambil, apa pun yang kita nak buat, kita kena fikir dan dalam, Ustaz. Fikir dan dalam, tanya mereka-mereka yang lebih arif supaya kita tidak menjadi mangsa-mangsa, terutamanya dalam sedikit penipuan dalam talian, Ustaz. Dan berikutnya, Ustaz, kalau boleh kita raikan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita yang bertanya. Anisha Mat Isa bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kita sebagai pengguna membeli barang secara dalam talian, hanya sekadar melihat gambar dan apa yang dijanjikan sahaja. Namun setelah barang itu sampai, ia tidaklah seperti yang digambarkan dan dijanjikan. Apakah kita boleh memulangkannya dan meminta wang kita dikembalikan? Apakah hukumnya, Ustaz? Dan apakah hak kita sebagai pembeli secara dalam online atau dalam talian ini, Ustaz? Terima kasih Ustaz dan Da'i Ustaz. Sedikit pada Ustaz. Baik, tentu sekali dalam akad ataupun jual beli, khususnya dalam online, yang pertama sekali, spesifikasi yang dipertontonkan, yang diiklankan kepada pengguna, makanya perlu itulah yang sampai kepada pengguna. Baik, kalaulah setelah dihantar barangan tersebut kepada pengguna, tiba-tiba berlaku kerosakan ataupun kecacatan, sepatutnya
pihak pembeli boleh memaklumkan dengan seberapa segera yang mungkin kepada penjual tersebut ataupun pihak yang mengeluarkan barang tersebut supaya yang pertama kita boleh menukar semula barang yang rosak tadi. Cumanya kita perlu buktikanlah kerosakan itu bukan di pihak kita. Jangan dah buka kotak elok-elok, abang long kita ni terempah, dia terlepas. Memang tu salah kita lah. Betul. Jadi kita kena buktikan bukan salah ataupun bukan kecacatan itu berlaku di pihak kita. Satu. Betul. Yang kedua, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, yang paling penting apabila kita membuat belian dan Anas, kadang-kadang contoh katalah sesuatu benda itu harganya katalah RM10. RM10. Janganlah kita expect, janganlah kita jangkakan kualiti barang itu seperti RM100-200. Ini penting juga kita fahami bersama. Ya, maknanya kalaulah harganya RM10 ataupun RM20, maknanya kadar kualitinya sekadar itu sajalah. Ya, jadi itu yang perlu kita faham. Risiko yang perlu kita ambil. Ya. Dan yang ketiga, para penonton yang dirahmati Allah, yang paling penting yang kita bimbang ialah kita terperangkap dengan bisnes penipuan. Betul. Ya, diletak gambar cantik-cantik kan, rupa-rupanya barang seketui apa pun tak ada. Allahumma salli alaihi Ya. wasallam. Jadi kita kena buat semakan. Bagaimana? Bukan setakat kita tengok iklan, tetapi kita tengok juga rating-rating yang ditulis oleh pengguna sebelum ini. Betul. Kita buat perbandingan dan bila kita yakin barulah kita buat belian, dan inilah perkara yang dijamin hak di dalam agama kita. Dan yang paling penting, para penonton, bila kita jadi seorang jurujual, bila kita menjual apa-apa barang, ya, pastikan kita bersikap amanah. Betul. Kita bersikap amanah kerana apa? Yang kita kejar bukan setakat pendapatan ataupun untung, tetapi yang kita kejar juga adalah barakah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa guna tuan-tuan? Mungkin sales kita meningkat-ningkat, tetapi sales ataupun jualan kita itu kerana kita menipu orang. Tentu sekalilah keberkatan hilang dalam rumah tangga kita, dalam hidup kita. Allah akan menarik perkara-perkara yang lain sebab kita duk tipu orang. Jangan kita tipu orang. Allahu Akbar. Hiduplah dengan penuh kejujuran kerana manusia yang jujur dikasihani oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, banyak lagi kan kita bicarakan, diskusikan untuk topik kita ujian online. Tapi sudah tak sudah kita nak tamat di TV3, kita akan sambung lanjutan 30 minit siaran di TV9. Jadi saudara sedang penonton, terus setia menonton kami. Selepas ini jangan ke mana-mana, biasakan kehidupan normal baru, dakwah Tanyalah Ustaz, sampaikan biar tahu jangan keliru, kembali bergabung di TV9 selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Ibu-ibu, ayah-ayah, para penonton, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih kerana masih lagi terus setia bersama dengan kami. Saya doakan walau di mana jua tuan-tuan dan perempuan kita semua berada, mudah-mudahan dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati, lagi disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9, kita nak sambung topik kita, perbincangan kita pada pagi ini, topik ujian online. Kita masih lagi bersama panel tetamu undangan kita yang berbahagia, Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Ustaz, okey Ustaz? Alhamdulillah. Kita nak terus sekali Ustaz. Baik. Dengan soalan daripada sahabat kita di Facebook yang bertanya, Mas Nida Johari. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah caranya untuk kita memastikan kerja dari rumah atau work from home dibuat secara online itu kita laksanakan dengan komited, jujur dan amanah dari segi ataupun dari sudut masa dan ketepatannya agar ianya tidak melencong dari tujuan asal
yang boleh memberikan kesan yang tidak baik kepada rezeki dan pekerjaan kita. Terima kasih Ustaz Naim. Saya kira bukan kerja saja, bahkan pelajar di rumah pun Ya. perlu jujur dengan diri sendiri, Ustaz. Sikit komen bila Ustaz. Baik, Dayi Anas, terima kasih puan kita yang bertanya. Tentu sekali apabila kita diberikan kebenaran untuk work from home ataupun bekerja dari rumah BDR oleh ketua jabatan kita, itu merupakan kita sebut sebagai sebagai bukanlah kata hadiah, tetapi satu rukhsah, keringanan ya, yang mesti kita langsaikan tanggungjawab kita seperti kita bekerja di pejabat. Betul. Seperti kita bekerja di pejabat. Maknanya bila kita bekerja dari rumah, 8 jam itu kita bekerja. Betul. Masuk pukul 8 pagi sehingga 5 petang, kita bekerja sebenarnya. Dan ingat, 8 jam itu merupakan amanah yang akan diaudit satu-satu nanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat nanti. Maka dengan sebab itu, 8 jam kita di rumah ketika kita bergilir bekerja dari rumah, apa yang kita perlu buat? Yang pertama sekali, setiap tugasan yang telah diarahkan oleh majikan kita, mesti kita buat. Betul. Contoh, beliau minta kita sediakan surat itu dan surat ini, mesti kita buat. Betul. Dan maknanya, kita mesti langsaikan tugasan kita. Jangan kita buat perangai dengan izin, kita tutup telefon. Allahumma salli alaihi wasallam. Jadi bos nak call pun tak boleh, WhatsApp pun tak berjawab, arahan-arahan yang diberikan tak ada tindakan daripada kita. Yang kita bimbang ialah kita telah menzalimi kawan-kawan kita yang di pejabat itu. Betul. Sahabat-sahabat ini pula yang terpaksa cover kerja kita. Jadi ini perkara yang kita mesti jaga betul-betul. Lebih parah lagi Dayi Anas, 8 jam kita bekerja di rumah, rupa-rupanya kita bukan duduk di rumah bekerja. Kita pergi ke pasar raya membeli belah dan sebagainya. Ini satu penyelewengan amanah. Menyalahgunakan waktu kerja. Benar, menyalahgunakan waktu kerja. Para penonton, kita kena rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam saat rakan-rakan kita, masyarakat kita ada yang diuji terpaksa diberhentikan kerja kerana penstrukturan semula syarikat mereka. Yang mana sahabat-sahabat kita gaji mereka gaji hari. Pendapatan mereka ialah pendapatan harian. Kalau ada orang beli yang mereka jual itu, adalah pendapatan, adalah nak bawa balik ke anak-anak ni. Kita ni alhamdulillah gaji setiap bulan dapat. Syukur, terima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya kira para penonton yang dirahmati Allah, amanah ini satu perkara yang sangat penting kerana apa? Ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah di hari akhirat. Kerana itu sekali lagi, Dayi Anas, saya nak menyebut, marilah kita beramal dengan ilmu yang kita ada. Surah Wal Asri kita dah baca berapa lama dah. Mari kita amalkan dalam kehidupan kita. Saya nak bawa contoh tuan-tuan, bagaimana hebatnya orang Jepun. Mereka mendidik anak-anak mereka. Nilai kejepunan mereka itu sangat hebat yang kita mesti belajar. Para penonton, bagi anak-anak orang Jepun di negara Jepun tuan-tuan, anak-anak yang bersekolah tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, mereka diwajibkan untuk membersihkan kelas masing-masing 15 minit setiap hari. Allahu Akbar. Di kelas ataupun di sekolah ataupun di universiti, 15 minit mesti mereka bersihkan kelas mereka masing-masing. Dan apa yang mereka diberikan bekalan kepada mereka, sama ada sekolah beri ataupun mereka bawa tuala kecil untuk mereka membersihkan kawasan sekitar kelas mereka. Dan yang lebih hebat lagi, bukan setakat anak-anak murid yang membersihkan kelas, guru-guru, pentadbiran pun turut membersihkan kelas di sekolah tersebut. Hebat. Para penonton dirahmati Allah, kerana itu hebatnya budaya Jepun ini. Kalau kita nak bandingkan dengan budaya Amerika, budaya pengajian ataupun pengajaran di Amerika, di Jepun pendidikannya tidak hanya bersyarah, tetapi mereka buat, guru-guru juga buat. Jadi praktik. Ini beza dengan di Amerika. Dan yang lebih istimewa, bagaimana mereka merapatkan silaturahim lah kita katakan, ukhuwah lah kita katakan, kesatuan mereka. Ketika makan tengah hari, mereka diberikan masa makan tengah hari 45 minit. Jangan lebih daripada itu. Dan lebih istimewa, guru-guru pun makan bersama dengan anak-anak murid di sekolah selama 45 minit. Yang saya kongsikan pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan, ialah
daripada pemimpin sampailah anak-anak di sekolah, semuanya beramal dengan disiplin, menghayati apa yang mereka belajar, nilai yang mereka belajar. Contoh terakhir, rupa-rupanya bukan pemimpin, bukan anak-anak murid, bukan pelajar universiti saja yang menghayati nilai. Betul. Rupanya artis di negara Jepun pun menghayati nilai. Selebriti mereka. Contoh, seorang pemain saksofon terkemuka di negara Jepun, namanya Sadao Watanabe. Hebatnya Sadao Watanabe ni tuan-tuan perempuan, apa yang dia buat? Dia menjaga masa dia. Dalam apa yang saya baca, apabila beliau nak buat persembahan di sesuatu pentas, Sadao Watanabe ni apa yang dia buat? Dia cek masa dia, rehearsal, raptai, bermula dari bilik penginapan dia di hotel, buka pintu, nak ke lift, turun hotel, sampai ke tempat pentas, tempat dia nak buat persembahan, dia dah buat culaan masa. Berapa minit dia akan sampai ke pentas. Maknanya para penonton, ini orang yang jaga call time. Masya-Allah. Dan inilah yang kita nak buat sama-sama, kita mengamalkan nilai dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu akhlak ataupun satu attitude yang kita boleh ambil sebagai satu perkara amalan kita, walaupun mereka bukan Islam, tetapi menjadi satu perkara yang memberikan kebaikan kepada kita. Tak salah Ustaz, kita ikut cara mereka, asalkan tidak lari daripada garis panduan yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan berikutnya Ustaz, kalau boleh kita nak berehat seketika Ustaz. Banyak lagi yang akan kita bicarakan. Saudara, biasakan kehidupan normal baharu, dakwah. Tanyalah Ustaz, sampaikan biar tahu, jangan keliru. Kembali bergabung selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang membahayakan. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kita masih lagi berbicara topik ujian online. Kita bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Zarifi, Muhammad Daud. Dan kalau boleh Ustaz, kita laju sikit. Ada lagi banyak soalan yang kita nak raikan daripada sahabat-sahabat kita yang bertanya pada pagi ini. Dan berikutnya menerusi sahabat kita di Facebook yang bertanya, Sahziatul Sidik. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika pandemik COVID-19 berlaku, telefon bimbit merupakan satu keperluan untuk pembelajaran. Namun keburukannya mungkin terjadi seandainya disalahgunakan. Bagaimanakah peranan ibu bapa dalam memantau anak-anak agar tidak terjerumus ke dalam kancah ketagihan pornografi yang membimbangkan kepada kita sebagai umat Islam pada ketika ini Ustaz? Ini satu soalan yang saya kira lanjutan untuk soalan awal tadi. Mungkin ada kaedah-kaedah yang tertentu yang kita boleh buat Ustaz. Baik, terima kasih Puan yang prihatin isu ini. Betul, isu pornografi merupakan satu kemelut yang sedang kita berdepan sekarang ini. Baik, para penonton, kalau kita tengok pada aspek sains ya, sains kesihatan, rupa-rupanya apabila orang yang pornografi ini jadi candu kepada dia. Betul. Maknanya rupa-rupanya memberikan kesan di bahagian otak tengah kita ini yang disebut sebagai VTA. Otak tengah kita ini rupanya dia akan mengeluarkan satu hormon yang kita sebut sebagai bahan kimia dopamin. Dopamin ini ialah satu bahan kimia yang dirembeskan untuk memberikan kepuasan dan keseronokan kepada kita. Jadi masalahnya, apabila orang yang terjebak dengan video-video porno ini, lama-kelamaan otak bahagian tengah itu akan menjadi kecut dan dopamin itu akan menjadi kendur. Akhirnya yang berlaku apa? Bila tengok satu video rasa tak puas lah. Nak tengok berulang kali pula. Jadi bila pasangan suami isteri, rupa-rupanya dia kata, oh, dengan isteri aku ni rasa tak seronok lah, tak macam yang ditengok. Tak sama. Ini yang akan merosakkan bukan setakat anak-anak,
orang dewasa macam kita pun akan jadi rosak. Jadi para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya kira untuk anak-anak kita di rumah, nak jawab persoalan sahabat kita tadi, ibu bapa jangan sewenang-wenangnya beri telefon bimbit ataupun komputer peribadi kepada anak-anak kita. Kita mesti buat tapisan terlebih dahulu. Sekarang ini berkeperluan untuk pengajian di rumah. Boleh untuk kita ada laptop ataupun telefon bimbit yang baru. Tetapi yang pegang benda itu ialah kita ibu ayah. Betul. Bukan menjadi hak kepada anak-anak. Habis waktu belajar, mak kata, okey, mak letakkan dalam bilik mak. Mak yang kontrol, bukan beri sewenang-wenangnya kepada anak-anak kita. Kita bimbang naik Anas. Kadang-kadang darjah 1, darjah 2. Ini waktu yang sangat muda. Kritikal, Ustaz. Kritikal. Zaman kita dahulu, saya ingat nak akses benda-benda yang tak senonoh ni, sukar. Payah, Ustaz. Jalannya sukar. Betul. Ya, dulu zaman video tape yang besar, gedabak tu kan. Nak kena pergi sewa di kedai. Maknanya nak ceritanya susah nak akses benda begitu. Tetapi sekarang ini anak-anak kita duduk dalam bilik seorang-seorang. Betul. Kita kata, ya Allah, anakku ni warok sungguhnya. Tak keluar bilik, ya Allah, bagus. Belum tentu tuan-tuan haji, puan-puan hajah. Belum tentu. Betul. Sebab kita tak tahu dia sedang buat apa dalam bilik. Jadi saya kira kita mesti buat penilaian anak-anak kita ni perlu ataupun tidak untuk memiliki telefon bimbit ataupun komputer peribadi. Tetapi untuk tujuan pelajaran, boleh untuk kita beli ataupun kita ada di rumah kita, tetapi biar kita ibu ayah yang pegang perkara tersebut. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya teringat bila mana Ustaz menyebutkan tentang anak-anak yang terpaksa melalui dipanggil PDPR di rumah dan sebagainya, dan banyak masa dihabiskan dalam talian ataupun menggunakan telefon bimbit. Dalam akhbar Harian Metro 2 hari lepas, ingat saya ada satu kebimbangan yang diluahkan oleh pengkaji ataupun mereka-mereka yang pakar kaunselor, mengatakan bahawa isu demam kabin yang mungkin berlaku kepada kanak-kanak di bawah umur disebabkan terlalu banyak masa dihabiskan dalam talian. Jadi perlu kepada pemantauan yang serius oleh ibu bapa dan juga kawalan-kawalan terhadap penggunaan gadget supaya interpersonal skill mereka tidak hilang, Ustaz. Ini satu perkara yang perlu kita ambil cakna, Ustaz, sebagai ibu dan juga ayah, insya-Allah. Dan saya kira mungkin sebagai tambahan untuk soalan yang berikutnya, kita raikan daripada sahabat kita di Facebook yang bertanya, Ainuddin Ihsan. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berkenaan dengan ujian online, Ustaz, ramai netizen masa kini melemparkan komen-komen negatif, status yang negatif dan berbau sindiran, kata-kata dengan bertujuan menjatuhkan maruah seseorang hanya disebabkan perasaan hasad dengki yang berakar umbi dalam hati. Bagaimana menghadapi keadaan sebegini? Terima kasih Ustaz dan Da'i. Dia panggil troll apa Maya, dia ada istilah ni, Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah, Ustaz. Komen Ustaz. Itulah kita bimbang, tuan-tuan puan-puan rahmati Allah. Media sosial hari ini sepatutnya menjadi gudang pahala kepada kita. Betul. Tiba-tiba bertukar menjadi gaung dosa kepada kita semua. Tempat untuk kita mengumpul dosa kita. Yalah, bangun celik saja mata pagi duk fikir, aku nak kata apa ke orang ni? Nak kata apa ke orang ni? Satu apa nak muat naik ini? Ya, saya tahu apa nak kutuk orang. Itu belum kira lagi yang fake account tu, account palsu. Betul. Ya Allah. Kerana itulah yang amat relevan sampai kiamat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka berkatalah perkataan yang baik-baik. Dan kalaulah tak ada benda perkataan baik yang kita nak cakap, Nabi kata diam itu lebih mulia. Kerana itu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, mari kita didik diri kita sebelum kita bercakap, fikir dahulu. Sebelum kita menulis, fikir dahulu. Kerana apa? Termasuk diri saya, kita pahala tak banyak. Pahala tak banyak. Yang kita bimbang, kita mengumpul dosa. Bagaimana nasib kita di hari akhirat nanti? Kerana itu tuan-tuan dan puan, kalau kita tengok, Nabi memberikan
perincian kepada kita. Syurga ini ada 8 pintu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama pintu salat, yang kedua pintu jihad, yang ketiga pintu sedekah, yang keempat pintu puasa, yang kelima pintu haji, yang keenam pintu menahan marah, dan yang ketujuh pintu zikir dan ilmu, dan pintu ke-8 pintu ahli-ahli syurga yang masuk syurga tanpa hisab. Para penonton, bagi orang yang sentiasa dia reset minda dia untuk masuk syurga Allah, maka 8 pintu inilah merupakan pintu amalan untuk kita cari seberapa banyak amalan untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, hari ini ramai fakir miskin ya yang sangat perlu untuk kita bantu. Alhamdulillah hari ini ramai pihak daripada NGO Islam ya, daripada individu perorangan yang membantu, dan juga kalau kita lihat agensi-agensi hal ehwal Islam di Malaysia juga. Yang berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, yang berhormat Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri telah menyatakan statistik pada tahun 2020, agensi-agensi hal ehwal Islam di Malaysia termasuk JAKIM, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, Jawi, Jauhar dan sebagainya, tahun 2020 agensi-agensi ini telah memberikan bantuan jumlahnya sebanyak 400 juta ya kepada golongan yang terlibat ya, golongan yang terlibat dengan pandemik ini. Jadi golongan sasar 400 juta telah pun diagih-agihkan oleh agensi-agensi hal ehwal Islam di Malaysia. Jadi marilah kita menggunakan manfaat yang ada ini. Sebagai contoh, kita tahu agensi hal Islam ni sebagai contoh ada tabung musaadahnya. Contoh, tabung musaadah JAKIM dan Yayasan Waqaf Malaysia. Jadi apa kata tuan-tuan, kita dermakan serba sedikit, kalau tak mampu RM100, RM10. Betul. Jadi inilah saham yang kita nak bantu sahabat-sahabat kita. Ini satu contoh, dan mungkin kita tengok ya NGO Islam yang kita yakin betul berautoriti dan berintegriti, dan kita nampak bantuannya sampai, kita salurkan kepada pihak ini supaya dapatlah kita berkongsi rasa dengan teman-teman kita yang sedang diuji. Ada satu perkara yang menarik lagi, saudara Da'i Anas. Kalau kita tengok Kementerian Alam Sekitar dan Air ya, dengan kerjasama Yayasan Waqaf juga, mereka melancarkan produk baharu wakaf yang disebut sebagai wakaf air. Jadi ini kan daripada sumber hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalath." Bila meninggalnya seorang insan itu, kata Nabi, ya, terputus semua amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah ni para penonton, para ulama hadis telah memberikan perincian. Rupa-rupanya sedekah jariyah ini maksudnya wakaf, amalan wakaf. Betul. Jadi ini merupakan instrumen yang ada untuk kita bantu mungkin masyarakat di pedalaman dan sebagainya. Ada projek infra air yang diuruskan secara wakaf. Sampai bila-bilalah selagi mana air itu dimanfaatkan, pahalanya masuk ke dalam akaun pahala kita. Pada waktu itu kita duduk dalam liang lahat dah. Betul. Tapi pahalanya mengalir. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini satu perkara yang kita perlu sama-sama renung dan juga muhasabah, walaupun dalam keadaan cabaran kehidupan di musim pandemik COVID-19. Kita doa supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan juga semangat kepada kita, khususnya bila mana kita menguruskan online dan juga ujian yang ada dalam talian ni, Ustaz. Dan kita sedar tak sedar, Ustaz, telah pun sampai ke penghujung rancangan. 2 jam kita berlayar dalam samudera ilmu, dan mana kalau kita faham bahawa pelan tindakan yang mungkin kita boleh laksanakan, Ustaz, sebagai kesimpulan sedikit daripada Ustaz, mungkin ada sesuatu yang nak dikongsikan. Kalau kita tengok tokoh-tokoh imam terdahulu ya, sebagai contoh Al-Imam Al-Muzani, beliau membaca buku, membaca helaian ilmu sehari, 500 helai yang beliau baca, helaian tentang ilmu. Kalau kita tengok Al-Imam An-Nawawi, juga seorang imam yang hebat, khususnya yang mendukung mazhab kita, mazhab Syafi'i. Beliau membaca dalam sehari 400 helaian muka surat ilmu. Jadi para penonton, marilah kita memperkasakan ilmu, dan
Ada satu doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, elok sangat kita baca selepas salat subuh dan sebagainya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku ilmu-ilmu yang bermanfaat, anugerahkanlah kepada daku rezeki yang halal lagi baik, dan terimalah segala amalanku. Mudah-mudahan saudara, hidup kita terpandu dengan suluhan Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan. Dan terakhir kita minta Ustaz tutup dengan sedikit doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami. Ampunkanlah dosa kedua ibu ayah kami. Dan kasihkanlah mereka ya Allah seperti mana mereka menjaga kami sejak kami kecil ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Ya Allah, ampunkanlah kami ya Allah, rahmati kami ya Allah. Sekiranya Engkau tidak ampunkan kami ya Allah, di hari akhirat nanti kami jadi orang yang rugi ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal junun wal judham wal baras wa sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin amin rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih yang berbahagia Ustaz Muhammad Zarifi Umar Daud tetamu undangan kita. Kita alhamdulillah selesai Ustaz 2 jam dalam bicara ilmu kita. Ujian online memang ujian cukup besar tetapi kita perlu tempuh dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita. Esok seperti biasa Ustaz, kita mengajak lagi kepada para penonton untuk terus menonton tayangan Ustaz. Kita bersama Dai Fahmi sebagai moderator pada esok hari dan juga panel yang berbahagia Ustaz Muhammad Irfin Johari dengan topik kembali pada sunnatullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita teruskan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan mencari yang sempurna. Sempurnakanlah apa yang ada, tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.